Besarnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul pada Koponik DIY Malaysia. Sekarang ni saya berada di Ceras Lok Valley, dekat Bandar Mahkota Ceras, dekat tempat Cik Yusri. Dan tujuan saya datang ni lah untuk dapatkan sedikit pandangan dan juga tip daripada Cik Yusri tentang masalah fogging dalam ternakan lobster ni. Dan kalau yang tak tahu, Ceras Lok Valley ni memang tempat untuk kita belajar tentang ternakan lobster. Kat sini diorang ada buat kursus, diorang ada jual peralatan, jual induk, semua berkaitan dengan lobster ni. Lobster ni kalau dia terkena asap fogging nyamuk, dia akan mudah stres, dia akan kejang, kemudian akan boleh menyebabkan kematian. Terutama bagi yang menternak lobster ni dekat kawasan perumahan, macam saya, macam Cik Yusri pun sama juga. Dia pun pernah mengalami masalah yang sama. Kalau tak silap dalam 2-3 minggu lepas dia pun kena fogging juga. So hari ni kita nak tanya Cik Yusri macam mana kita nak atasi masalah ni. Okey, inilah Cik Yusri kita. Hari ni kita akan berpeluang untuk dapat kelas ataupun kursus percuma daripada Cik Yusri berkenaan masalah fogging ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusri daripada Ceras Lok Valley dan merupakan founder daripada tim CFY. So inilah tempat saya di Bandar Mahkota Ceras. Saya sini menternak udang kara dah 4 tahun dan sekarang ni saya banyak fokus kepada pembenihan dan juga membekal stok induk. Selain daripada itu, kami juga menganjurkan khusus itu asas ternakan udang kara air tawar melalui Crayfish Freshwater Malaysia iaitu CFMY. Bertempat di sinilah. So biasanya setiap bulan kita akan buat kursus secara praktikal dan juga sekarang ni kita telah anjurkan kursus secara online juga. Okey Cik Yus, macam saya beritahu Cik Yus, tujuan saya datang ni sebenarnya saya nak tanya tentang masalah fogging. Sebab saya sendiri pun dah 3 kali kena fogging. 2 kali yang oil base, kemudian kena yang water base, macam-macam jenis fogging saya kena. Dan lobster saya mati. Dan last saya kena tu ada 8 induk yang tengah bertelur lah. Induk yang besar juga lah, banyak lah hasil dah insyaAllah. Tapi masalah kena fogging, habis semua mati. Jadi sekarang memang saya stop sekejap lobster. Tapi niat kita nak bela tu memang masih ada lagi, semangat tu masih ada. Jadi tujuan hari ni saya tanya Cik Yus lah, pendapat Cik Yus. Sebab saya tengah nak develop satu sistem monitoring ataupun automation untuk kita selesaikan masalah fogging ni. Dan saya tahu Cik Yus mau kena fogging juga kan? Ya. Jadi apa pendapat Cik Yus, macam mana, apa cara yang kita boleh buat untuk kita atasi masalah fogging ni? Okey, sebelum tu saya cerita sikit pengalaman saya pernah kena fogging lah. So saya pindah ni tahun lepas di rumah ni. Sebelum ni saya menternak di rumah lama lah. So di rumah lama berdekatan sini juga, cuma isu fogging ni jarang. Jadi setelah saya pindah ke rumah baru ni bulan 9 tahun lepas, so baru tak sampai sebulan, so saya dah kena fogging. Masa tu memang tak sempat apa-apa tindakan lah. Memang terutama kawasan depan ni lah, saya kuarantin udang. Memang saya tutup dengan canvas, tapi pengalaman saya tak matikan water pump dengan air pump. So bila dia run, bila kena fogging, maksudnya udara tu disedut masuk dalam air ternakan kita. Jadi saya pun dengan confidence saya biarkan. Bila malam je, tengah malam saya tengok habis satu tank, lebih kurang 50 ekor induk mati. Daripada situ saya belajar kesilapan. So setelah setahun saya pindah dekat rumah baru ni, dah lama tak ada fogging. Tiba-tiba bulan lepas ada fogging, secara besar-besaran lah. Saya tengok banyak dia punya tenaga kerja dia dengan mesin dia. So apa tindakan saya ambil, saya tutup water pump dengan air pump. Jadi saya tutup juga dengan canvas. Alhamdulillah dapat diselamatkan. Cuma hanya beberapa ekor lah yang ada masalah. Tapi seminggu selepas tu dia datang lagi. Berturut lah. Saya ingat dah selesai, rupanya ada lagi. Tapi yang minggu kedua tu memang saya tak prepare lah. Sebab kita tak ada tanda-tanda ataupun pengumuman. Memang jarang, kadang-kadang dia datang, dia tunggulah tepi-tepi ni kita nampak kan. Jadi kali kedua tu saya tak nampak apa-apa pekerja yang ada kat sini. Jadi saya masuk rumah, saya balik kerja, masuk dalam rumah, tiba-tiba dengar bunyi. Bila dah keluar, asap dah penuh dekat depan. Jadi ini lagi kritikal lah. Tapi apa yang tindakan yang saya ambil adalah saya terus off main supply lah untuk kolam-kolam saya. Dan alhamdulillah yang kali kedua tu selamat semuanya. Cuma saya akan ceritalah nanti tindakan. So ada tindakan lah saya ambil sebelum dan selepas, walaupun emergency. Okey, secara asasnya yang buat fogging ni adalah pihak berkuasa tempatan, KKM atau sebahagian ataupun kontraktor dia. Macam kita ni, sebab kita menternak lobster ni dekat rumah, dan kita pun tertakluk di bawah undang-undang atau bidang kuasa pihak berkuasa tempatan juga lah. Jadi kalau kita nak komplain pun tak boleh lah, sebab kita yang pilih untuk buat kat rumah kan. Betul. Jadi Cik Yus rasa apa pendapat Cik Yus tentang tu? Okey, baik. Seperti kita sedia maklum, isu fogging ni adalah isu antara yang hangat diperkatakan di kalangan peternak, terutama udang kara air tawar. So ramai yang bertanya jika kita up satu status pasal isu fogging ni, ramai yang bertanya tindakan dan juga
adakah ia kata apa, patut kita buat aduan semua. So seperti kita sedia maklum, isu fogging ni ia memberi kesan kepada penternak-penternak di kawasan perumahan, iaitu perumahan taman dan juga apartmen. Manakala penternak yang berada di kawasan kampung ataupun kawasan perindustrian, yang menternak di kawasan perindustrian, mereka tidak terkesan dengan isu fogging sangat, sebab fogging ni biasanya berlaku di kawasan perumahan, okey, di mana pihak berkuasa tempatan akan membuat tindakan lah jika ada satu isu seperti isu tinggi lah kan. So kita kena akulah itu kerja-kerja mereka. Jadi sepatutnya kita kena faham balik. Ada yang memberi respon pada saya, adakah kita boleh ambil tindakan saman dan sebagainya. Okay. So bagi saya, kita kena tengok balik dari sudut sebenarnya di mana kedudukan kita. Jadi bila kita menternak di kawasan perumahan, ramai yang menternak lah kawasan perumahan, jadi kita tertakluk pada Akta PBT, di mana Akta PBT ni menekankan tidak membenarkan ternak di kawasan perumahan yang boleh mengganggu kejiranan, keamanan kejiranan kita lah, seperti bunyi bising dan bau lah yang kurang menyenangkan. Jadi untuk isu udang ni bagi saya atas budi bicara jiran kita, so kita boleh menternak asalkan tak mengganggu kejiranan, so tak ada komplain, so tak ada apa. Jadi berbalik pada isu fogging ni tadi, jadi kita tak boleh nak petikai sebab itu kerja dia orang. So bila ada isu, dia orang datang untuk buat kerja. Jadi langkah yang sebaiknya adalah budi bicara kita lah dengan pekerja-pekerja yang menjalankan kerja fogging ni. So kalau kita boleh bincang supaya dia tak fogging kawasan rumah kita dengan bukti-bukti yang kita boleh meyakinkan lah. Macam contoh kawasan kita memang tak ada Aedes, tak ada jentik-jentik. Contoh kita ada beli ikan gapi semua kan. So salah satulah. Yang kedua, kita boleh bincang untuk dia kurangkan fogging dekat rumah kita ni. Tu salah tu. Tapi kalau dia kata dia tak boleh sebab dia menjalankan tugas, so kita pun tak boleh nak marah dia, tak boleh nak paksa dia lah. So langkah seterusnya daripada tindakan kita sendiri lah, di mana kita boleh melindungi kawasan rumah kita seperti kita tutup lah dengan canvas dan sebagainya. So itu persediaan kita lah. Antara kita boleh budi bicara dengan orang, dia orang untuk tolak ansur, ataupun kalau tak boleh, just kita protect di sudut kita. Cuma masalahnya kadang sebab bila time dia nak fogging tu, kadang kita tak tahu kan. Kadang mungkin kita dapat maklumat tu lambat sikit. Yang tu ada masalah lah. Jadi maksudnya kita kena sentiasa bersedia lah. Kalau macam tu Cik Yus, saya nak korek rahsia sikit lah. Nak tahu sikit rahsia Cik Yus. Katakanlah Cik Yus dekat rumah, satu orang baru nak start fogging. Biasanya apa yang Cik Yus buat? Okey, benda ni yang saya suka kongsi sebab dulu saya tak nafikan, bukan saya seorang, mungkin ramai jugalah, tapi ni dululah punya cerita. Saya sendiri pun rasa benda sama. Bila nampak orang fogging je, satu fobia lah. Satu benda yang kita paling takut. Kita risau ternakan kita ni, manakala ada anak benih hidup bertelur semua, yang takut. Tapi bila beberapa kali lalui, jadi apa yang kita lalui itu kita tambah baiklah. Kita cuba belajar daripada kita biar saja udang tu mati, kita belajarlah tindakan untuk atasi. So apa yang saya boleh kongsikan ni adalah secara manual lah, maksudnya bila dia datang fogging, bila kita ada dekat rumah. Kalau tak ada dekat rumah, so buat masa ni tak ada tindakan yang lebih lebih bagus lah kan, melainkan kita ada sistem. Jadi apa yang berlaku, biasanya saya pun bekerja, tapi saya sempat balik lah. Biasanya saya balik dalam pukul 5 lebih, 6 macam tu saya sampai rumah. Kerja-kerja fogging biasanya berlaku sebelum maghrib, dalam pukul 6.30 sehingga pukul 7 lebih lah. Jadi selalunya sempat. Bila saya balik sampai rumah, nampak dia orang dah ready untuk ni. Tapi ada masa lah beberapa minit untuk saya bertindak. Jadi benda untuk menghadapi fogging ni ada bagi saya lah dua kaedah lah, itu sebelum dan selepas. Okey. Saya terang dulu sedikit sebelum. So sebenarnya benda simple. Bila sebelum fogging ni, bila datang, kita sepatutnya relax lah, tak perlu nak ni. So kalau kita sempat budi bicara dengan orang tadi, macam saya cakap tadi, kita try kautin dulu. Tapi kalau tak sempat, bincang lah, so kalau dia tak boleh, dia memang menjalankan tugas. So apa tindakan yang perlu kita ambil adalah kita protect tempat kita. So yang first yang saya ingin tekankan adalah bekalan elektrik kita lah, iaitu untuk water pump dan air pump. So benda ni penting, sebab kadang-kadang bila kita protect sehabis baik pun, tapi pengalaman saya juga, saya terlupa off water pump dengan air pump. Jadi apa yang berlaku, saya dengan yakinnya lah, konon-konon selamat dah tutup. Last sekali bila buka malam, tengok habis induk saya semua dah patah speed, dah terbalik semua. Memang stres lah. So memang dah stres habis. Sebab masa dia stres tu kita tak pantau dia. Patutnya kita mungkin boleh selamat lagi lah 50%. Jadi daripada pengalaman tu, bila berlaku, kadang-kadang bila dah sampai balik dia, ataupun kita dah nampak dia dah start fogging, tak ada tanpa pengumuman apa semua, apa yang kita perlu ambil adalah off bekalan elektrik, iaitu off untuk water pump, air pump. Dua-dua pump lah. Ya, macam saya kat sini, saya ada main plug lah. Memang satu plug point yang main dia untuk supply semua bekalan
untuk water pump dengan air pump. Walaupun kat sini kita pecah banyak plug point kan, tapi dia ada satu main, saya just tutup satu tu, off semua lah. Semua sekali dah. Termasuk lampu-lampu dekat farm saya. Semua sekali dah. Jadi kita itu yang paling cepat lah, paling yang last kali kita tak ada pilihan, kita off itu. So secara automatik water pump, air pump kita tertutup. Jadi bila fogging dah datang, kita tak sempat nak tutup canvas pun tak ada masalah. Cuma selepas fogging nanti kerja kita lebih sikit lah. So yang penting tindakan awal kita nak selamat dulu supaya udang kita tak terkesan dengan fogging ni, maksudnya tak bercampur dalam air. So itu yang saya ambil. Jadi kalau kita sempat, kita tutuplah kolam kita dengan canvas ataupun tank-tank kita ni dengan canvas, dengan kotak, dengan kain, dengan plastik, apa yang kita ada, tutup supaya kesan foggy tu tak masuk ke dalam air. Itu tindakan yang kedua lah. Supaya orang kata apa, dia tak macam contoh dia fogging guna oil base tadi yang jenis asap tu, so dia tak, keladak dia tu tak mendap ke air kita lah. Biasanya dia tak akan tercampur. Kalau kita dah tutup water pump, dia akan pada permukaan je. Tapi in case kita dapat tutup dengan canvas tadi, dengan plastik apa sebagainya, benda tu tak akan melekat pada permukaan air, so lebih selamat lah. Masalah tadi kalau macam kita water pump ataupun pump oksigen masih on, so air tu akan bergerak, so apa tu, racun tadi tu, yang fogging tu dia akan masuk ke dalam bahagian bawah tangki lah. Ya. Biasanya kita terlepas pandang dekat air pump lah. Itu pengalaman saya. Kita tutup kolam kita dengan canvas, so fogging tak kena. Sebenarnya air pump kita duduk kat luar, dia sedut udara tu. Dia sedut, dia campur dalam air. Itu pula bahagian bawah kan. Itu pengalaman saya, kesilapan yang paling besar, yang semua udang saya mati sebab saya yakin saya dah tutup. Pengalaman tapi habis satu tank tak ada selamat. Sebab dia sedut udara yang tercemar tu, bukan tercemar lah, udara daripada fogging tu, asap fogging terus masuk ke dalam air. Sebab bubble tadi kan dia keluar, dia dah bercampur. So kalau kita perasan masa tu, selepas fogging kita tengok cepat-cepat, mungkin kita dapat keluarkan udang dulu lah. Tapi saya yakin itu pengalaman yang makna lah. Jadi first apa yang saya cikgu bagi tadi, first water pump, oksigen pump memang kita kena matikan terus. Matikan dulu. Okey, tadi kita cerita tentang sebelum dan semasa. Ya. Tapi biasanya kalau selepas fogging pula, kata dah habis fogging, dah kena, mungkin ada yang dah kena, biasanya apa yang rawatan yang kita boleh buat untuk lobster ni? Okey. Balik. Okey, bila dah fogging ni, kita jangan ingat tindakan sekali tu kita tutup dah selamat. So kita kena make sure lah selepas fogging tu apa ada tindakan kita lah. So antara langkah pertama, jika kita tutup dengan canvas tadi lah, mungkin selamat. So kita just make sure lah, kita buka canvas, tengok ada kesan tak. Kadang-kadang benda ni pengalaman saya jugalah. Bila kita tutup dengan canvas pun tak jamin 100% lah selamat. Kadang-kadang ada kebocoran dekat canvas tu, dia celah-celah dia boleh masuk. Sebab biasanya bila dia orang datang fogging, dia orang akan bagi kau-kau lagi tengok bila kita ada kolam-kolam air ni kan, dia lagi macam tak faham kan. Bukan nak tuduh, mungkin tu kerja dia. So bila bagi banyak, asap tu masuk, kadang-kadang celah-celah dia boleh masuk sikit, dia mendap. Jadi benda tu tak ada masalah. Tapi bila kita on pump, itu yang resiko. So just kita nak make sure lah, kalau nampak dekat permukaan air tu clear, tak ada apa, so selamat lah kita dengan tutup tadi kan. So kita buka, kita boleh on water pump dengan air pump lah, tindakan selepas fogging tu. Jadi sebelum kita on tu, kita just check dulu air kita, kondisi air kita. Maksudnya kalau kita tutup tadi, kita buka, kita just tengok tak ada berminyak, tak ada keladak putih, kesan fogging tadi, okey selamat, kita boleh on pump. Tapi dalam masa sama, kita jangan terus on, kita tinggal, kita check dulu dalam masa setengah jam, udang tu ada kesan ke tak. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu, kadang ada nampak kesan pun tak ada efek. So kita pun tak boleh nak cakap kan, benda ni udang boleh tahan ke tak. So bergantung, kadang kita kena test dulu. Jadi ini pun pengalaman saya juga. Bila dah tutup canvas, saya on water pump, saya biar aja kawan saya datang, sembang kan. Jadi lepas dia balik, tengok 3 ekor dah terlentang, dah terbalik. Jadi masa tu lepas habis fogging, terus onkan balik pump. Buka canvas, on water on pump, air pump. Sama cerita kita. Saya pun kena agak yang kali kedua, kali ketiga tu sama. Bila dah habis fogging, saya dah tutup dengan kain. Dah orang yang fogging pun dah balik, saya terus onkan pump. Lepas tu ada yang kejang, ada yang mati. Maksudnya daripada oksigen tadi masih ada lagi lah kesan-kesan ni. Dia kesan. So itu penting lah untuk kita make sure nak tengok permukaan air. Tapi jika kita tak yakin, ataupun senang cerita, kalau kita tak sempat tutup tadi lah, tak sempat tutup, kita just off water pump dengan air pump saja. Canvas kita tak tutup, kolam kita. Jadi tindakan yang seterusnya adalah kita bawa keluar udang kita. Sebelum kita on water pump tu kan, kita bawa keluar dulu udang. Kita cari bekas, kita set up air baru, kita letak bubble. Kalau udang tu selamat elok, tak ada masalah, kita just letak bubble je lah. Tapi kalau kita
nampak udang tu macam kejang, macam kejang. dia melengkung sikit. Kita pegang kaki dia pun macam spring. Betul. So sebaiknya kita kata apa, rawat dengan air garam. So kita letak air garam. Kadang biasanya kita just ikut sedap rasa lah, maksudnya bukan sedap rasa, kita ikut sukatan yang kata apa, secara manual macam ni. Tapi ada yang cakap saya, berapa sukatan? Kalau nak ikut sukatan, kita kena ada meter salinity. So meter salinity tu kita ukur 18 ppt lah bacaan dia. So lebih kurang 15-20 minit ataupun setengah jam. Tetapi yang penting ketinggian air tu kita tak perlu tinggi sangat, just kita tak paras kepala dia pun cukup. Okey, paras kepala belakang Untuk kita kuarantin dia, kita nak buang orang kata apa, toksik tadi tu lah. Kesan-kesan fogging tu nak buang yang dia dah tersedut tu, kita nak rawat dia. Jadi kita rendam dulu dalam masa 15 minit macam tu, antara 15 hingga 20 minit. Kita biarkan dia tak bubble kuat-kuat. Sebaiknya bubble kuat-kuat lah kita tak. Lepas tu tindakan seterusnya kita cuci kolam lah ataupun tank tadi. Okey, cuci lah. Dia pun sebab roaster ni rasa tak ada masalah sangat sebab air kita pun tak tinggi kan. Kita saya buat 4 inci 6 inci. 4 ke 6 inci 4 hingga 6 inci. So kalau nak buang pun sikit lah, tak banyak. Ya, kan. betul. Ingat sama bila dah keluarkan, dah kuarantin, dah letak garam semua, kita cuci sistem lah. Cuci semua tangki apa semua. Lepas tu baru kita masukkan balik. Ya, betul. So macam tadi lah, kalau kita tak rasa yakin, kita boleh jalan dulu, just kita monitor. Tapi kalau kita tak yakin, rasa air ni kita boleh tukar, kita tukar, set up barulah. Kita basuh tank, basuh kolam, tukar air baru. Ada setengah tu, setengah tu dia rasa sayang, air tu dah lama kan. So dia tengok air pun kuantiti banyak, lepas tu tengok permukaan pun okey, just kita try dululah run. Tapi kalau rasa tak yakin, bawa keluar, tukar air baru. Tapi in case kalau kita buka, tengok udang kita dah kejang, itu memang tak ada pilihan lah. Keluar, rawat dia, basuh, tukar air baru. Lepas tu, lepas 15-20 minit nampak udang dah okey, yang aktif tu kita ambil masuk balik, kita just jalan pump. Jalan balik. Seperti biasalah, kalau yang terkejang tu kita just quarantine dulu, sehingga dia nampak stabil. Itu tindakan saya lah. So far pengalaman saya yang terbaru ni lah, bulan lepas tu saya 2 minggu berturut-turut kena. Kali pertama tu memang saya agak risau lah, sebab kat belakang sana saya ada anak benih 2,000 lebih baru turun. 2,000. Tapi anak benih tu saya tempat tutup water pump, sempat tutup kolam. Tapi yang bahagian depan ni saya tengah kuarantin induk, memang tak sempat tutup. Jadi tu yang nampak dia ada kesan tu. Just saya tukar air bahagian depan, saya jalan balik. Alhamdulillah kematian tak sampai 5 ekor. Tapi pada permulaan tu lebih pada 20 ekor lah yang kita nampak terkesan. Tapi setelah kita rawat, tak sampai 5 ekor yang mati. So yang lain dah dapat dipulihkan. So selebihnya yang anak benih beribu-ribu ekor lagi tu, alhamdulillah lah tak terkesan dengan fogging. So kita dah tutup, kita jalan balik tanpa tukar air lah. So selamat. Okey Cik Yus, lagi satu saya tanya. Saya pun ada masalah fogging tak? 3 kali juga saya kena. Cik Yus pun pernah ada masalah fogging. Jadi saya tanya, kalaulah saya boleh develop satu sistem untuk detect fogging ni, contohnya kalau ada asap fogging tu kita boleh detect. Sebab masalah kalau kita kat rumah tak ada masalah, kita boleh buat apa yang betul. Tapi takut kalau time tu kita dekat luar, dekat office, outstation, dekat kampung orang kan. Dan kalau sistem boleh detect, kemudian dia boleh matikan pump tu, dia 2 pump lah, pump oksigen dengan water pump. Adakah benda tu boleh, cikgu rasa boleh membantu tak untuk selesaikan masalah kita ni? Okey, balik tadi. So walaupun saya cakap saya tenang menghadapi masalah fogging ni, tapi benda tu bukan 100% lah. Maksudnya benda tu jika kita ada berdekatan kolam kita ataupun rumah kita lah. So benda tu secara manual, maksudnya kita kena off secara manual. Jadi andai kata kita tiba-tiba outstation, ada emergency case, bila tiba-tiba tank kita tak ada kat rumah, tank tu pula kena fogging, itu memang secara manual pun tak dapat dilakukan lah. So memang satu masalah utama lah. Tapi andai kata Cik Zul boleh buat ataupun melalui Aquaponik Malaysia boleh buat satu sistem, iaitu mungkin ianya bagus untuk beternak-beternak. Mungkin ramai kita tengok kalau dekat media sosial, ramai yang akan up isu fogging ni. So kalau kita survey pun mungkin ramai yang terkesan. So kemungkinan ramai yang setuju lah, yang setuju dan berminat untuk teknologi ni, supaya diorang dapat mencegah daripada kesan-kesan fogging ni lah. Sebab saya tengok ada juga yang down, lepas tu dah tak buat dah. Sebab bukan masalah apa, sekali kena mungkin dia kuat lagi semangat, tapi bila dah kerap sangat isu fogging ni, mungkin kerap kes kat tempat dia, jadi dia pun rasa macam tak berbaloi. So dia terus down dan stop lah untuk ternakan ni. So kemungkinan salah satu faktor untuk sistem ni mungkin dapat menyelesaikan sedikit sebanyak masalah yang hadapi di kalangan peternak yang menternak di kawasan perumahan ataupun apartmen ni. Kita pasal down ni, saya sendiri pun hampir down juga sebenarnya. Sebab itu yang 8 ekor induk kan memang down. Sebab sekarang bukannya sebab kita, bukan soal kewangan, bukan sebab rugi tak, tapi sebab kita rasa sayang.
Sebab kita bela daripada kecil besar beras sampai saiz 5-6 inci terus mati. Memang rasa terkilan lah, sedih lah. Ya. Hampir-hampir putus semangat lah. Tapi sekarang rasa macam, sebab kita tahu benda ni memang ada potensi. Sama ada buat untuk pembesaran untuk makan, untuk untuk buat induk, untuk buat benda, memang market memang ada. Betul. Jadi saya rasa saya nak buat lagi benda ni. Saya akan cubalah untuk dia buat sistem tu. Tunggu. Okey. Okey, jadi saya pun sebenarnya nak start balik untuk mentanak lobster ni. Ya. So sekarang benih semua masih ada lah. Benih sentiasa ada lah, cuma kadang tengok timing. So dekat sini permintaan banyak. Okey. Kesan daripada video aquaponik sebelum ni lah. So memang kita fokus lah sebab lepas tempiah tu kita cuba upgrade lah. Kita buat production anak benih biasa lah, red claw biasa, 1000 ekor sebulan sekarang ni. Sebulan 1000 ekor. Jadi itu pun tak cukup. So kita tengah plan nak upgrade lagi kolam, nak buat bertingkat lagi banyak. So kita nak target 3 ke 5 ribu lah masa ni. So dalam masa sama kita cuba breed juga orin. So sebelum ni memang dah ada, cuma production tak banyak sebab kita terputus bekalan induk. Jadi orang kata apa, kadang ada, kadang putus induk, jadi masalah. So sekarang ni kita induk dah konsisten. So kita ada tim kita, bila tak cukup induk kita boleh pinjam macam tu lah. So kita minta sikit-sikit untuk kita buat bakar. Jadi stok benih ni, orin ni memang buat masa ni production tak banyak macam biasa. Jadi orang kata apa, kita keluar juga, yang penting konsisten. So untuk benih biasa tadi saya boleh keluar 1000 ekor sebulan. Itu pun tak cukup Itu pun tak cukup. So orin pun ikutkan memang tak cukup, ada je permintaan. Kadang-kadang dia slow, kadang-kadang sekali datang borong. So orin saya keluar 200 hingga 400 ekor je sebulan anak benih. Tapi untuk orin kita jual benih saja. Kalau untuk RC biasa ni kita ada benih, ada induk. Jadi yang mana nak start dengan induk, nak buat breeding, kita boleh buka induk. Yang mana nak start daripada benih untuk pembesaran, so kita ni. Tapi untuk orin tadi memang kita galakkan daripada benih saja. So memang induk ramai yang minta, memang tak jual lah kat sini. So sebenarnya kat sini pun ada jual yang RC biru. Sorry, bukan jual, kita ada buat RC biru. Jadi ramai yang minta beli. Saya tak jual lah, maksudnya saya just bela untuk suka-suka dulu. Sebab biru ni colour dia kadang ada yang cair, ada terang. So kita nak jual pun macam serba salah kan. So kita buat untuk kepuasan kita, sebab minat. So yang mana berdekatan dengan cerah ni boleh datang ke Cerah Dot Valley lah untuk dapatkan benih ataupun induk. So selain pada benih induk, sebenarnya dekat Cerah Dot Valley ni macam-macam kita jual. So kita ada tank, poly tank, kita boleh tempas kolam canvas, ada set ternak, dan kita juga ada buat khusus. Buat masa ni kita buat secara online. So kemungkinan bila isu COVID ni reda sikit, kita mungkin buat secara praktikal balik lah. So pellet, makanan udang, sinking pellet, dan juga Hydilla. So Hydilla ni minggu ni dah habis stok. So saya dah start buat kat Shopee. Jadi permintaan kat Shopee banyak. So bila kita update dekat Facebook pasal Hydilla, rupanya ramai yang belum tahu. So order. Sepatutnya saya konsisten lah untuk Hydilla. Saya jual seminggu lebih kurang 15-20 kilo. Memang setiap minggu saya ambil stok dekat Tasik lah. Jadi minggu ni tak sempat, seminggu dah habis. Maksudnya Hydilla pun ada jual dekat Shopee lah. Ya, Hydilla, pellet, segala peralatan ternak ada jual. Udang je saya tak jual dekat Shopee. Okey, nanti saya akan letakkan link dekat bawah, dekat video description, untuk ke Shopee store Cik Yusri. Okey. Okey, Cik Yus. Dulu saya start dengan induk. Induk tak induk sekarang 3 inci, 4 inci kan. Induk muda lah. 50 ekor. Kali ni mungkin saya nak cuba dengan daripada anak benih pula. Saya dapat Cik Yus lah antara hijau, biru, oren, yang mana sesuai untuk start dengan anak benih ni? Kalau oren okey. Jika penternak baru lah, jika penternak baru memang saya galakkan start yang biasa dulu lah. Tapi macam Cik Zul memang dah orang kata bukan baru lah, dah ada pengalaman. Cuma isu dia isu fogging lah kan. So asas tu dah ada, boleh kata bukan asas lah, advance pun dah ada kan. So dah tahu tindakan jika berlaku masalah semua, macam mana kita nak reduce harmonia. Cik Zul pun banyak kongsi juga video-video dekat Aquaponik Malaysia kan. So bagi saya tak ada masalah nak start dengan oren, dengan biru pun tak ada masalah. Dia konsep dia sama, cuma orang kata apa, cost dia lah. Bila kita tak ada pengalaman, kita start dengan kos tinggi, kita macam cari masalah kan. Saya suka recommend lah, bila orang datang nak beli, dia minat oren, saya akan tanya dulu lah. Kalau dia baru, sebaiknya dia start dengan biasa. Tapi kalau dia minat juga, kita tak boleh halang. Tapi untuk yang dah ada asas, tak ada masalah start dengan oren. Sebab kadang ada yang minat dengan colour dia ni, dia cantik kan tengok kan. Okey, sampai setakat saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak pada Cik Yusri sebab berkongsi pengalaman tip dengan kita hari ini. So, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.